Assalamualaikum. Hai semua. Tak lama je lagi kita bakal menjalani ibadah puasa kan? Mesti kaum ibu-ibu dah mula siap save resipi yang menarik dan special untuk dicuba pada bulan Ramadan nanti. Jadi hari ni Umi nak kongsikan satu hidangan special yang boleh anda cuba, iaitu ayam masak kurma. Sama seperti kari, hidangan yang satu ni sangat terkenal bila ada kenduri kendara. Dan kebiasaannya dipadankan dengan nasi hujan panas, nasi jagung atau nasi-nasi berperisa yang lain. Rasa rempah ratusnya yang cukup, kuah kurma yang pekat, memang sedap lah. Ada beberapa poin-poin penting yang Umi dah highlightkan dalam video ni. Kalau tak nak terlepas, jom tonton sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan: 4 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Kisar halus kedua-dua bahan ni jadikan paste begini. 6 biji bawang merah kecil iris halus, 1 biji bawang besar belah 4, 3 biji kentang belah 4, 1 biji tomato belah 4, 2 helai daun pandan simpulkan, 2 tangkai daun kari, akar ketumbar ketuk sedikit, 6 biji cili padi merah, 6 batang lada hijau belah 2, daun ketumbar iris halus, 4 sudu besar rempah kurma. Umi guna jenama adabi, 1 sudu besar rempah kari ikan. Campurkan kedua-dua rempah ni dengan sedikit air. Jadikan paste rempah yang pekat macam ni. Santan pekat 1 mangkuk kecil. Sejemput asam jawa bancuh dengan sedikit air. Setengah kilo ayam, potong saiz besar sedikit ya, sebab nanti kita nak masak ayam ni lama dengan bahan tumis dan rempah ratus. 1 sudu besar kerisik, sedikit air, garam secukupnya, 1 batang kayu manis, 4 buah pelaga, 1 bunga lawang dan 2 bunga cengkeh. Cara penyediaannya: panaskan minyak yang mencukupi, tumis rempah 4 sekawan dan hirisan bawang kecil. Tumis hingga bawang naik bau dan keperangan. Waktu ni rajin-rajin gaul, bagi bawang tu masak sekata dan tak mudah hangus. Api biarkan sederhana besar. Bawang dah agak keperangan gitu, perlahankan sedikit api, terus campak daun kari. Hati-hati ya, waktu ni minyak tu agak mercik sedikit. Masukkan pula daun pandan. 2 bahan ni bagi bangkitkan aroma wangi yang berganda pada kuah kurma kita. Kemudian masukkan paste bawang putih dan halia yang telah dikisar. Tumis hingga naik bau dan pecah minyak. Paste bawang putih dan halia tu dah kelihatan jernih dan pecah minyak ya. Masukkan paste rempah yang kita dah siapkan awal-awal tadi. Gaul bagi rempah ratus sebati bersama bahan tumis. Tumis rempah ni sehingga pecah minyak. Baki paste rempah dalam mangkuk tadi jangan dibuang ya. Bilas dengan sedikit air dan masukkan juga. Sambung tumis lagi rempah ni bagi naik minyak di permukaan. Api biarkan sederhana je. Rajin gaul bagi rempah masak sekata dan tak hangus di bahagian bawah. Kalau hangus nanti out lah rasa ayam kurma ni. Kalau guna kuali non-stick yang macam Umi guna ni, tak risau sangat. Tak mudah hangit, tapi kuali biasa tu kena berjaga-jaga. Rempah kurma tu dah nampak pecah minyak, boleh masukkan ayam. Minyak masak pun memainkan peranan penting ya. Jangan letak terlalu sedikit, nanti lambat dan kurang masak rempahnya. Lauk kurma pun akan rasa rempah mentah. Kuantiti rempah yang digunakan pun sangat-sangat membantu untuk dapatkan kuah kurma yang pekat dan sedap. Kalau masak untuk jumlah yang sikit, rempah tu kurangkan. Kalau tak, nanti rasa kurma ayam ni akan berempah sangat. Part ni kena pandai agak-agak ya. Macam Umi buat untuk setengah kilo ayam, hanya guna 4 sudu besar rempah kurma. Kemudian bawang besar yang telah dipotong 4, masukkan je besar-besar macam tu. Kita nak masak lama lagi sampailah bawang tu layu dan manis bawang masak bersama rempah kurma ayam ni. Masukkan pula kentang. Kentang ni memang kena masuk awal ya, sebab kentang kan lambat empuk dan kentang yang Umi masukkan ni agak besar, jadi makan masa sikit nak masak. Dah masukkan 3 bahan tadi, gaul bagi bahan rempah ratus tu betul-betul sebati bersama ayam dan kentang. Waktu ni boleh campak sedikit sahaja dulu lada hijau.
Baki lada tu nanti akhir baru kita masukkan. Kita nak bagi lada ni layu dan meresap bersama rempah kurma. Tutup tudung kuali dan biarkan ayam dan kentang masak seketika. Sekali-sekala buka tudung kuali dan gaul bagi ia masak sekata. Gunakan api sederhana kecil je. Ayam dan kentang tu dah nampak suku masak gitu, bolehlah masukkan air. Air ni agak-agak je, jangan banyak sangat. Nanti kuah kurma kita akan cair dan kurang merasa berempahnya tu. Gaul hingga kuah kurma ni sebati. Tutup semula tudung kuali, sambung masak lagi kuah kurma ni hinggalah ayam dan kentang betul-betul empuk. Proses ni makan masa sikit. Api tu biar sederhana perlahan je. Sekali-sekala buka penutup kuali, gaul sebati. Ayam dah nampak hampir masak tu, tapi kentang masih belum betul-betul empuk. Tutup semula dan sambung masak lagi. Jom kita cek kentangnya dah empuk atau belum. Caranya mudah je. Cucukkan sedikit guna pisau. Kalau mudah dah lembut je waktu cucuk tu, maknanya kentang dah betul-betul empuk. Umi suka tekstur kentang yang lembek-lembek sedikit. Makan gaul dengan nasi memang sedap. Kemudian masukkan kerisik. Fungsinya bagi pekatkan kuah. Kerisik pastikan tak tengik, barulah sedap rasa kuah kurma. Masukkan pula air asam jawa. Sedikit pun dah cukup ya. Kuah kurma ni tak perlu rasa masam sangat. Umi ada add on sekali sebiji tomato. Taburkan baki lada hijau yang ada dan masukkan juga cili padi merah bagi ada rasa pedas-pedas sedikit pada kuah ni. Kalau tak suka pedas, boleh skip ya, tak perlu letak. Bila ada gabungan dua warna lada ni, nampak makin menarik kuah kurma ni kan? Kemudian masukkan pula santan pekat. Umi letak sedikit sahaja dahulu, gaul sebatikan. Tak cukup berlemak, boleh tambah sikit lagi. Santan tu tak perlu banyak sangat, cukup sekadar 1 mangkuk kecil dah memadai. Itu pun ada baki sikit lagi, Umi tak habiskan. Kalau letak banyak sangat, nanti warna kuah kurma akan pudar dan kurang menarik. Perasakan dengan garam secukup rasa dan biarkan masak sekejap hingga kuah ayam kurma ni mendidih. Lepas letak santan pekat ni, kena sentiasa gaul perlahan je untuk elak santan berketul atau ada yang panggil santan pecah. Kalau boleh elakkan ya, nanti tak menarik kuah kurma. Waktu ni dah naik bau, harum semerbak ayam masak kurma ni. Membangkitkan selera, sampai kat hall baunya tu. Cuba rasa bila dah ngam rasa rempah, berlemak, rasa masin dan sedikit pedas tu, dah boleh tutup api. Taburkan daun ketumbar, bagi naik lagi aroma wangi dan gandakan kesedapan kuah kurma ayam ni. Tengok tu, nampak pekat dan menarik warna kurma ayam ni kan? Rasanya pun sedap ya amat. Dah sebiji macam makan kat kenduri. Apa tunggu lagi? Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik yang boleh anda cuba di channel Umi. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel ni. Assalamualaikum. Bye.